Second Prof. Assalamualaikum Zulina, Dr. Suraya, Dr. Mazwa dan semua yang ada. Waalaikumsalam semua. Okay, so far. Okay. Ni kita nak mulakan terus ke ataupun nak tunggu sekejap lagi? Ketika. So far ada berapa? My chair session ya? Ada a few student. Maybe kita tunggu 2 minit lagi. Just 2 minit lagi. Okay. So far kita ada 22 orang student. A good number already. Okay. Okay, kita boleh mulakan. Ina, okay tak apa. Boleh dengar ke? Okay, cuba test suara Ina okey tak? Sebab tadi kita dah test okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Okay. Alhamdulillah, so far boleh dengar. Okay, kita boleh mulakanlah. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang berbahagia Profesor, diucapkan kepada Profesor Dr. Asmawati Suiq selaku penilai kertas cadangan tesis pelajar PhD yang saya kasihi dan kepada ahli jawatankuasa penyeliaan iaitu Profesor Madya Dr. Nur Suraya dan juga Dr. Mazni dan serta para pensyarah yang hadir dan para pelajar yang dikasihi. Hari ini kita akan menjalankan sesi pembentangan proposal tesis PhD bagi pelajar Nur Zulina. Okey, masa diberikan selama 20 minit untuk Nur Zulina untuk membentangkan pembentangan tersebut dan selepas itu kita akan ada sesi Q&A. Okey, dengan ini saya mempersilakan Nur Zulina untuk share skrin dan membuat pembentangan beliau. Terima kasih. Dipersilakan. Okey. Terima kasih Dr. Mazura selaku pengerusi ahli jawatankuasa penyelidikan tesis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Prof. Dr. Suiq selaku pembaca proposal, barisan ahli jawatankuasa penyelidikan Profesor Madya Dr. Nur Suraya dan juga Dr. Mazni, para pensyarah dan rakan-rakan lain yang menyertai pembentangan saya pada hari ini. Saya akan membentangkan proposal saya yang bertajuk Pembentukan Insan Berakhlak Mulia atau IBM dalam amalan pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC Guru Pendidikan Moral Sekolah Menengah di Sabah. Okey, berikut adalah tajuk-tajuk utama yang akan saya bentangkan dalam bab 1 dan permulaan perbincangan di bahagian pengenalan adalah berfokus kepada 4 perkara utama yang menjadi asas kepada kajian ini, bermula dengan huraian tentang matlamat pendidikan kemanusiaan dan karakter secara umum. Kemudian dalam konteks pendidikan di Malaysia, matlamat pembentukan karakter murid boleh dilihat dalam BPM dan juga FPK serta kurikulum pendidikan moral KBSM dan KSSM yang berfokus untuk melahirkan insan berakhlak mulia. Oleh itu, dalam konteks pendidikan moral di Malaysia, IBM digambarkan sebagai murid yang mempunyai pengetahuan tentang domain moral dan etika, mempunyai perkembangan moral menyeluruh serta boleh membuat pertimbangan moral berasaskan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai universal.
Okey, berdasarkan kajian-kajian lepas, terdapat dua isu utama yang dikaitkan dengan keberkesanan amalan PDPC pendidikan moral dan subjek-subjek berasaskan pembentukan karakter yang lain. Kedua-dua isu ini didapati berkait dengan kefahaman guru tentang konsep IBM dan amalan PDPC mereka yang didapati kurang berkesan untuk mencapai matlamat pembentukan IBM. Hal ini kerana kefahaman guru tentang konsep karakter yang ingin dihasilkan didapati tidak selaras dengan amalan PDPC mereka. Perkara ini telah dinyatakan dalam kajian oleh Shatta pada tahun 2007 dalam konteks pendidikan moral di Malaysia dan juga Clark pada tahun 2008 dalam konteks pendidikan etika. Oleh itu, isu-isu seperti kekurangan latihan khusus dan formal dalam pedagogi bidang moral, program latihan guru dan juga PDPC berpandukan kurikulum serta amalan indoktrinasi dan orientasi peperiksaan dilihat mengurangkan keberkesanan pendidikan moral dalam pembentukan IBM. Okay. Walaupun kajian-kajian lepas cuba melihat permasalahan ini dari segi keperluan untuk menyediakan guru option dan latihan untuk meningkatkan kemahiran pedagogi dengan memperkenalkan pelbagai strategi pengajaran, namun sebenarnya kefahaman guru terhadap matlamat sesuatu kurikulum adalah salah satu perkara yang perlu diambil kira kerana ia menyumbang kepada amalan PDPC yang berkesan untuk mencapai matlamatnya seperti yang dinyatakan dalam teori-teori contohnya oleh Sherman dan juga model-model keberkesanan sekolah oleh Stearns dan juga Kremers. Oleh itu, ketidakpastian tentang kefahaman konsep IBM dan sama ada kepelbagaian strategi pengajaran dapat membantu pembentukan IBM telah mendorong kajian ini dijalankan agar dapat menambah pengetahuan sedia ada dalam kajian berkaitan dengan keberkesanan pendidikan moral dengan memahami ciri-ciri IBM yang dihasilkan oleh guru pendidikan moral melalui amalan PDPC mereka. Seterusnya adalah tujuan kajian ini dijalankan untuk meneroka pembentukan IBM dalam amalan PDPC guru pendidikan moral sekolah menengah di Sabah. Objektif dan persoalan satu adalah untuk mengetahui apakah ciri-ciri yang dikatakan sebagai IBM kerana konsep IBM adalah kompleks dan pelbagai berasaskan teori etika moral, kurikulum dan perspektif guru itu sendiri. Kemudian persoalan dan objektif kedua adalah untuk mengetahui apakah ciri-ciri murid IBM yang dibentuk melalui amalan PDPC guru itu berdasarkan isu yang dibangkitkan dalam kajian lepas yang menyatakan bahawa kefahaman guru tidak semestinya sama seperti yang dizahirkan dalam amalan PDPC sebenar mereka dalam kelas. Yang ketiga adalah objektif dan persoalan yang diutarakan untuk memahami cabaran yang menyebabkan kemungkinan terdapat ketidakselarasan antara kefahaman konsep guru dengan amalan PDPC mereka. Jadi persoalan ketiga ini sebenarnya adalah untuk memahami dengan lebih lanjut tentang objektif 1 dan 2. Kemudian dari segi signifikan kajian pula dari aspek teori, adalah untuk meluaskan pengetahuan sedia ada terhadap konsep IBM dalam teori etika moral dan penggunaan model secara integratif sebagai salah satu alternatif untuk memahami keberkesanan program. Dari segi praktis dan juga kajian lanjutan pula adalah sebagai panduan ataupun rujukan kepada pemegang taruh yang berkaitan untuk merangka program ataupun mungkin modul latihan yang mengkhusus kepada cara untuk berdepan dengan cabaran-cabaran sebenar dalam kalangan guru pelatih ataupun dalam kalangan guru-guru yang telah pun sedia ada di lapangan yang sedang mengajar tetapi bukan option ataupun option pun boleh. Kemudian yang seterusnya adalah skop dan batasan kajian ini iaitu menggunakan konstruk yang berkait sahaja bergantung kepada dapatan kajian yang akan diperoleh nanti. Kemudian yang kedua dari segi kajian adalah batasan kerana kajian ini menggunakan kaedah kualitatif yang melibatkan hanya persampalan bertujuan dengan kriteria tertentu. Dan yang terakhir adalah batasan kepada penyelidik di mana tempoh kajian adalah bergantung kepada kelulusan yang dikeluarkan oleh pihak KPM dan juga APRD di samping pemilihan lokasi kajian yang bergantung kepada latar belakang budaya terutamanya bahasa untuk memudahkan proses komunikasi dan proses membina hubungan dan kepercayaan antara penyelidik dan juga peserta kajian.
Secara ringkasnya terdapat 4 definisi istilah yang digunakan dalam kajian ini untuk menjawab persoalan kajian, iaitu kefahaman, insan berakhlak mulia ataupun IBM, pembentukan, dan juga yang terakhir sekali adalah amalan PDPC. Yang seterusnya adalah bab 2, bermula dengan perbincangan tentang matlamat program pendidikan berasaskan pembentukan karakter. Berdasarkan kajian-kajian, sekurang-kurangnya 6 tempatan dan 25 daripada luar negara, terdapat sekurang-kurangnya 6 contoh program berasaskan pembentukan karakter yang dilaksanakan di beberapa buah negara Asia, Eropah, Australia dan US, iaitu program pendidikan karakter, nilai, agama dan kerohanian, etika, sivik dan kewarganegaraan dan pendidikan moral itu sendiri. Secara ringkasnya, kesemua program ini bermatlamat untuk membentuk karakter tertentu dengan memberi fokus kepada perkembangan psikologi individu supaya dapat berfungsi dalam masyarakat atau menyumbang kepada masyarakat. Tujuan saya membincangkan tajuk ini dalam proposal ni adalah untuk memberi gambaran awal kepada kajian saya yang tentang fokus yang mungkin diberi perhatian oleh guru-guru yang mengajar subjek pendidikan moral dari segi matlamat yang ingin mereka capai. Seterusnya adalah perbincangan tentang matlamat pembentukan IBM dalam konteks pendidikan moral di Malaysia yang bersumberkan daripada kurikulum pendidikan moral yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang ciri-ciri IBM yang perlu dibentuk menerusi amalan PDPC Guru Pendidikan Moral di Malaysia. Seperti yang telah saya nyatakan di bahagian pengenalan tadi, ciri-ciri IBM yang digambarkan dalam kurikulum pendidikan moral adalah murid yang mempunyai pengetahuan tentang domain moral dan etika, mempunyai perkembangan moral menyeluruh, boleh membuat pertimbangan moral berasaskan prinsip moral dan nilai-nilai universal. Yang seterusnya adalah perbincangan tentang topik tentang pembangunan profesionalisme guru. Dalam topik ini saya menghuraikan tentang isu-isu berkaitan penyediaan dan latihan guru serta amalan PDPC berpandukan kurikulum yang berkait dengan masalah keberkesanan pembentukan IBM dalam pendidikan moral. Saya petik beberapa kajian contohnya oleh Gaines et al. Yang menyatakan bahawa pengajaran guru adalah kompleks dan ini menyebabkan kajian kualitatif diperlukan untuk memahami aspek pengajaran guru itu sendiri. Kemudian ada juga kajian-kajian yang menyatakan bahawa latihan yang diterima oleh guru-guru yang mengajar subjek-subjek berasaskan pembentukan karakter ini tidak membantu mereka untuk menjadi pendidik moral yang berkesan di sekolah. Selain itu, terdapat juga kajian-kajian yang menunjukkan perbezaan dari segi dapatan, khususnya contohnya dari aspek aktiviti pengajaran guru, contohnya penggunaan perbincangan dalam kelas. Ada kajian yang menyatakan bahawa perbincangan dilema moral adalah sesuai dalam kelas kerana ia boleh promote perkembangan moral murid dan juga boleh diamalkan dalam kehidupan sebenar. Tetapi ada juga kajian yang menyatakan bahawa sebenarnya perbincangan moral yang dipraktikkan dalam kelas ni hanya akan menilai ataupun mentaksir dari aspek kontekstual ataupun kebolehan student untuk berhujah, bukan untuk diamalkan dalam kehidupan sebenar. Selain itu, terdapat juga perbezaan pandangan tentang pengajaran berpandukan kurikulum. Contohnya ada kajian yang menyatakan bahawa pengajaran yang untuk subjek yang berbentuk pendidikan karakter ni tidak sesuai diajar berpandukan kurikulum kerana bagi mereka ianya gagal membentuk karakter yang diingini sebab diajar dalam tempoh waktu yang tertentu dan waktu itu tidak cukup untuk membentuk karakter yang diingini. Tetapi dalam masa yang sama, kajian lain juga menyatakan bahawa penting untuk guru merujuk kepada panduan ataupun rujukan kurikulum kerana ini akan memudahkan guru untuk merancang dan melaksanakan proses PDPC dalam kelas. Jadi berdasarkan kepada pelbagai andaian dan kompleksiti ini, asas teori kajian ini adalah bersandarkan kepada andaian tentang kefahaman konsep IBM dan amalan PDPC gurunya adalah pelbagai dan kompleks.
Oleh itu, dalam konteks kajian ini, teori etika moral dan model-model berkaitan pengajaran dan keberkesanan sekolah oleh Park dan Oliver dan juga Skierens and Kremers digunakan secara integratif dalam kajian ini untuk memahami fenomena yang dikaji. Maka kerangka konseptual kajian adalah seperti dalam gambar rajah, di mana persoalan satu adalah berkait dengan konteks, input dan kefahaman konsep dan orientasi pengajaran IBM di peringkat proses iaitu bilik darjah, dan persoalan kedua dan ketiga adalah berfokus kepada proses yang melibatkan amalan dan cabaran PDPC dalam pembentukan IBM. Walau bagaimanapun perbincangan untuk kerangka konseptual, asas teori dan juga kajian-kajian lepas akan bergantung kepada dapatan kajian yang diperoleh kelak. Okey, yang seterusnya yang terakhir adalah bab 3 iaitu metodologi kajian. Asas metodologi kajian ini adalah bersandarkan kepada andaian konstruktivisme sosial ataupun naturalistik kerana mengambil kira bahawa latar belakang dan peristiwa yang dialami oleh guru adalah pelbagai dan kompleks. Oleh itu, kaedah kualitatif dengan pendekatan kajian pelbagai kes sesuai untuk digunakan dalam kajian ini. Proses kajian ini akan dimulakan dengan tinjauan awal dan kajian rintis di lokasi yang dipilih atas dasar persetujuan yang telah diperolehi daripada pihak guru dan juga pentadbir sekolah yang terlibat. Persempelan yang digunakan dalam kajian ini adalah bertujuan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan menggunakan teknik snowball di mana peserta kajian utama dikenal pasti untuk mencadangkan peserta-peserta kajian yang lain. Kemudian dari aspek pengumpulan data, pula kajian ini menggunakan dua kaedah. Tiga, sepatutnya ada temu bual mendalam secara berstruktur, analisis dokumen dan sepatutnya pemerhatian tidak turut serta. Tetapi pemerhatian akan bergantung kepada kelulusan daripada pihak KPM dan juga ETRT kerana saya diberitahu kemungkinan pemerhatian tidak dibenarkan dibuat di dalam bilik darjah. Oleh itu, sekiranya pemerhatian tidak dibenarkan, maka kaedah temu bual mendalam secara berstruktur dan analisis dokumen sahaja yang akan digunakan dalam kajian ini, tetapi mengambil kira pelbagai sumber dan juga temu bual itu dilakukan dengan lebih mendalam. Kemudian alat kajian dalam kajian ini adalah protokol, temu bual dan juga analisis dokumen serta alat perakam suara untuk merakam temu bual. Dari segi analisis data pula, saya mengambil kira tentang proses pengurusan data iaitu dari segi filing di mana setiap file dilabelkan mengikut peserta kajian, penulisan transkrip yang dilakukan sebaik selesai sesi temu bual, analisis temu bual dan dokumen dilakukan menerusi proses pembentukan tema iaitu vocab, coding, kategori dan juga themes, dan seterusnya laporan kajian yang dilakukan secara sebaik sahaja selesai analisis dan juga pengumpulan data dibuat setiap kali selesai untuk satu-satu proses analisis dan pengumpulan data. Yang terakhir adalah dari segi keabsahan dan kebolehpercayaan dengan mengambil kira etika dan bias pengkaji iaitu mendapatkan kelulusan daripada pihak jawatankuasa etika sebelum pergi ke lapangan untuk menjalankan kajian sebenar, dan juga dari segi bias adalah dengan cara meningkatkan kemahiran diri sebagai penyelidik supaya boleh mengelakkan diri daripada bias dan hanya mengambil kira pandangan sebenar daripada peserta kajian, kemudian melakukan jejak audit iaitu menerangkan secara terperinci perjalanan kajian ini daripada awal sehingga akhir dan melakukan pengesahan peserta kajian di mana setiap transkrip temu bual diberikan kepada peserta kajian untuk disemak. Pemeriksaan rakan sekerja juga dilakukan di kalangan ahli jawatankuasa penyediaan dan juga semakan daripada pakar-pakar bidang kajian kualitatif dan pakar bidang untuk mengesahkan tema-tema yang terhasil daripada dapatan kajian nanti. Yang terakhir sekali adalah triangulasi. Dalam kajian ini menggunakan triangulasi kaedah temu bual dan analisis dokumen dan pemerhatian sekiranya mendapat kebenaran. Kemudian triangulasi dari segi teori dan juga model-model yang digunakan untuk memahami fenomena kajian ini. Dan yang terakhir adalah triangulasi data iaitu menggunakan pelbagai sumber untuk
mengumpul data dan juga membandingkan data-data daripada pelbagai sumber. Dengan itu saya akhiri pembentangan saya dengan ini adalah contoh-contoh makalah yang saya tulis bersama dengan ahli jawatankuasa penyelidikan saya dan insya-Allah bab dalam buku yang akan diterbitkan pada Jun tahun hadapan. Itu saja, terima kasih. Okay, terima kasih kepada pembentang kita. Seterusnya, sesi soal jawab tanpa membuang masa. Saya menjemput Profesor Dr. Asmawati untuk mengemukakan sebaharan soalan kepada pembentang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Maizura selaku pengurusi pada petang ini dan juga selaku pengurusi jawatankuasa penyediaan bagi Nur Zulina. Begitu juga yang saya hormati Profesor Madya Dr. Nur Suraya dan juga Dr. Mazmi. Ya, jadi pertama sekali saya dan juga kepada pesyarah kalau ada join dan juga pelajar-pelajar sekalian . Jadi pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada Nur Zulina kerana telah berjaya sampai ke tahap ini dan juga begitu juga kepada barisan penyedia yang menyokong Nur Zulina sehingga sampai tahap ini insya-Allah. Dan saya ditugaskan untuk membaca pembaca untuk proposal Nur Zulina Okay, bagaimanapun alhamdulillah setelah saya meneliti tesis Nur Zulina adalah sedikit komen ataupun mungkin boleh sebagai cadangan untuk membaikan kepada proposal Nur Zulina ni. Okey, jadi saya akan tengok saya akan berikan komen mengikut borang thesis report ni lah proposal report senang ikut flow dia tu Dia orang pun dah ikut flow macam daripada research title, introduction semua so saya ikut lah. Okey. Kemudian dari segi tajuk research title saya kira saya nampak bersesuaian bersesuaian dengan tahap tahap PhD pembentukan insan berakhlak mulia IBM dalam amalan pembelajaran dan pembelajaran guru pendidikan moral dan kemudian dijalankan secara kualitatif pendekatan kualitatif. So bagi saya okey tajuk ni dan semoga konten dia tu pun jangan lari lah sebab ia tekankan kepada pembentukan insan berakhlak mulia menurut perspektif pendidikan moral. Okey. Baik, cumanya ada sedikit komen macam dalam page 1 rujukan dia kata di SKP KSSM tadi tahun bila, right? Tahun bila? Is it 2015 and then now sekarang ni dia tengah buat semakan kurikulum kan so make sure letaklah the SKP tu tahun bila dirujuk Kemudian begitu juga dalam muka surat 7 saya pun tak pasti actually Zulina rujuk siapa muka surat 7 for example. So make sure lah kalau kita rujuk-rujuk tu make sure sebab kalau ikut kat sini muka surat 7 last paragraph dia kata berdasarkan penghujaan Burns 2010. Kemudian akhir sekali kata Kementerian Pendidikan Malaysia 2015 Jadi actually rujukan siapa? Is it Burns ke yang mengatakan tentang IBM di Pendidikan Moral Malaysia? Sebab kata berdasarkan penghujaan Burns 2010 tapi pendidikan moral khususnya di Malaysia pula So yang mana? So kalau bukan Burns actually saya rasa ni KPM punya lah dokumen KPM dan juga contoh lain lagi sedikit komen saya pada muka surat 30 elakkan daripada saya rasa macam Zina kata pemilihan lokasi tu jadi justifikasi yang diberikan tu sebaiknya bersifat akademik lah, jangan kata mungkin tempoh tu panjang jadi tak pasti lagi kan jadi pemilihan satu lokasi tu kenapa? Why? Mungkin lokasi itu didapati ramai guru-guru cemerlang ataupun apa-apalah mungkin sebagai contohnya ada masalah dengan kawasan yang dipilih tu lokasi tu dipilih jadi justifikasi tu kenalah yang bersifat akademik
Bukan kerana keuangan, kerana apa tu tak sempat, itu tak boleh ya. Sebenarnya dari segi tu mesti kena dari segi akademik lah. And then pada muka surat 36 saya tak pasti juga ya. Actually Zulina nak tengok apa ya. Sebab dalam rumusan tu sekali Zulina menyatakan apa tu KBSM, kurikulum bersepadu sekolah menengah. Kan dia kata kurikulum bersepadu sekolah menengah diperkenalkan pada tahun habis. So sebenarnya kat situ ada confusing sikit. Actually nak tengok KSSM kan, kurikulum standard sekolah menengah kan. Tetapi rumusan tu mungkin saya tak pasti sama ada tersilap ke ataupun memang apa tu tertinggal ke untuk KSSM ya. Tapi you just mention kat situ KBSM. Ya, okey. Itu pembentulan sedikit lah ya. Okey, kemudian dalam bab 1 juga berkaitan dengan research problem, saya dapati okey ya, cara Zulina mempersembahkan. Actually research problem ni sangat penting ya, kenyataan masalah sangat penting. Kalau itu kan di ibarat jantung lah ya, di mana ada bermula dari situlah menyebabkan okay, apa dia research problem, apa masalah yang dihadapi, kemudian datangnya objektif ataupun tujuan kajian dijalankan ya. Kemudian diikuti dengan bab 2, bab 3. Dia akan follow kat situ ya. Jadi bagi saya research problem tu nampak ya, cuma saya baca kat situ apa ni Zulina banyak menekankan kepada guru pendidikan moral ni kekurangan latihan khusus dan latihan formal ya. Tapi yang lain-lain juga lah, ya, lain-lain juga ditekankan, tetapi banyak sangat menekankan kepada kekurangan latihan. So solution dia bagi latihan je lah kan ya. Jadi dia strong ya, dan dia ringkas sebab saya tu dah hampir 3 muka surat dia ringkas tetapi padat. Ya, tak perlulah nak bincang macam contohnya si pelajar mencadangkan model CIPO kerana apa-apa tu tak perlu. Tak perlu lagi di-highlightkan siapa bincang, siapa cadang ya. Terus pada fokus kepada permasalahan kajian Zulina ni saja. Datangkan fenomena apa sebenarnya. Kemudian kajian-kajian ataupun dapatan kajian menyokong tentang tersebut. And then apa gap ataupun apa jurang sudut-sudut yang pengkaji rasa perlu tengok lagi secara mendalam. Kan? Kemudian barulah sebab itu kajian ini nak dijalankan ya, untuk melihat secara mendalam contohnya dia kata-kata guru kurang memiliki kefahaman dalam apa maksud IBM kan. Jadi kat situ yang kena tekankan kat situ ya. Kalau latihan-latihan tu memang akhirnya punya suggestion bagi latihan lah kan. Okey. So kena kuatlah ya kat situ biar ringkas tapi padat ya. Okay, so kemudian dari segi research objektif sesuai dan jelas lah ya, boleh diterima lah ya, untuk kajian kualitatif boleh diterima sebab nak tengok secara mendalam bagaimana tahap kefahaman guru-guru pendidikan moral ya dalam usaha pembentukan IBM, insan berakhlak mulia dalam amalan PDPC guru. Okay, alright. Dari segi skop ya, skop untuk tahap PhD saya nampak sesuai ya. Apa ni boleh ya, nak lihat pada IBM, tapi make sure be focus. Sebab saya tak pastilah, mungkin ada justifikasi awak lah kan. Yang saya nampak apa ni saya baca tu terlalu banyak sangat idea. Jadi memang banyak idea sebenarnya, banyak baca tapi banyak sangat highlight tentang pendidikan karakter. Tetapi sedangkan dia punya skop, dia punya kajian adalah IBM. Ya, kalau nak tentu tentang karakter pun okey, tapi saya nampak terlalu banyak diulang-ulang pendidikan karakter seolah-olah macam dia nak buat tentang pendidikan karakter pula. Ya. Tapi maknanya kalau ada memang ada sebab lah kan, because of pendidikan karakter itulah berdasarkan pendidikan karakter nak buatkan pendidikan moral saya kata kan. Tapi maksud saya kat sini banyak sangat ya huraian digital negara situ negara sini tentang pendidikan karakter ya. Jadi saya worry macam dia agak mencapah dah ya. Daripada awak punya fokus. Tapi dia punya skop tu betul dah ya, nak tengok kefahaman guru, boleh tak guru nak membentuk IBM murid-murid semasa pembelajaran PDPC moral, pendidikan moral, itu okey.
Ya. Cuma make sure macam kata tadi, difokus. Difokus, jangan terlalu banyak sangat contoh-contoh pendidikan yang lain. Tapi dalam literature review nanti saya akan itu juga. Ini dalam bab 1 dalam bab 1 dulu. And then dari sudut definition of terms, saya lihat Zulina menekankan terms-terms ataupun definisi-definisi yang bersangkut paut, yang berkaitan dengan kajian ini. Dan saya dapati Zulina menekankan pada dalam konteks kajian ini. Dalam konteks So, cerita tentang pembentukan insan akhlak mulia, apa maksud dia, tapi dalam konteks kajian ni, apa yang pengkaji nak tengok. Macam mana pengkajian ukur IBM tu. Diberikan dia konsep dulu, definisi konsep dan definisi operasional. Macam mana nak buat, nak ukur macam mana IBM tersebut. Tapi dari segi definisi terms tu, saya nampak okey, Surena dijelaskan tadi berkaitan dengan apa kajian yang Zulina nak jalankan. Okey. Alright, and then saya tak ada apa-apa lah nak dijawab kan bab 1. Sebelum saya pergi ke bab 2. Saya tak ada soalan kan? Ke ada apa-apa Zulina nak justify kan? Sebab saya cuma, bab 1 tu cuma saya komen buat pembetulan lah, penambahbaikan itu saja. Ya. So based on apa yang saya kata tu, you boleh baiki lagi lah supaya ada lah juga penambahbaikan dalam bab 1 ya. Okay. And then dalam bab 2 literature review. Dalam literature review pula, baik di sini saya melalui pembacaan saya apa ni, saya tak tahu cakap macam mana terlalu banyak yang Zulina ketengahkan. Jadi macam dia agak bercampur-campur dari segi literature review ni. Itu yang saya kata tu, biar berfokus. Kemudian banyak, and then model-model pun banyak yang ketengahkan. Model tu, model ni, model tu banyak banyak model-model yang ketengahkan Namun akhirnya pengkaji perlu rumuskan. Rumuskan. Jadi cerita pasal model tu bukan just tunjuk je model tersebut. Tetapi yang baiknya, yang cantiknya akhirnya you rumuskan tentang model tu. Bincangkan secara analytical. Sebab literature review ni kita bukan nak sembahkan gitu je. Kita nak dapatkan kajian macam tu je. Tetapi akhirnya bagaimana pengkaji nak relatekan dengan literature review ataupun dapatan kajian tu dengan kajian awak. Macam tu. Ya. Begitu juga dengan model-model lah. Saya nampak banyak lah model-model yang Zulina ceritakan. Explain tentang model-model. Tetapi akhirnya Zulina perlu merumuskan tentang model tersebut. Secara analitikal lah. Sama ada model tu sesuai tak untuk sesuai ataupun relevan ke dalam konteks kajian ni. Model tersebut. Saya rasa confirm lah. You mesti pilih model-model yang berkaitan kan. Tetapi adakah rumusan tentang setiap satu perkara yang Zulina bahaskan, dibincangkan, dirumuskan secara analitikal dan berdasarkan kepada konteks kajian awak. Okey, sekali lagi saya sentuh juga dalam literature review saya nampak terlalu banyak Zulina bercakap tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter di negara itu diisi pada karakter. Sedangkan tajuk ini adalah pembentukan insan berakhlak mulia. So make sure di situ agak boleh juga sebagai contoh pendidikan karakter, tapi bukan yang Zulina cerita secara detail tentang pendidikan karakter. Sebab yang kita guna di Malaysia adalah pendidikan moral, kan? Tapi kalau misal kata Zulina nak cerita pasal pendidikan karakter tu, sebenarnya saya kata tadi, you kena rumuskan apa kaitan dia dengan kajian yang awak jalankan. Pendidikan karakter tu. So ada kaitan tak
kenapa nak ingat pendidikan karakter negara lain juga kan? Ini kena rumuskan, bukan hang macam tu je. Cerita negara tu macam ni, banyak sangat saya tengok tapi end up apa dia? Ya, itu kena dia fokus ya. Tidak dia agak orang kata apa ya, tak nampak dia punya kajian ni apa sebenarnya kan. Ya. Jadi dia fokus ya. And then next ialah apa saya dapati juga, kenapa ya Zulina sering buat program bagi subtitle semua, program pendidikan etika, program pendidikan agama, program pendidikan civic dan kewargaan. Is it program? Ya, actually program tu satu, kalau program ni macam apa tu satu dia bukanlah one shot tapi bila habis dia habis program tu. Dia ada program. Sedangkan actually kalau ikutkan tiba-tiba dia ada kata pula pendidikan moral pula, kemudian mata pelajaran pendidikan moral, so be consistent. Actually program is different program macam kalau ada pendidikan Islam, program Jacob. Tak ada dah program tu saya kata macam itu program. Okay? Jadi banyak saya tengok setiap topik tu semua program pendidikan etika. Actually pendidikan etika adalah kan. Jadi dalam pendidikan etika tu apa program ataupun apa kurikulum yang digunakan yang menyentuh tentang pendidikan etika, dan pendidikan civic dan kewarganegaraan. Kan kat Malaysia pun kita panggil pendidikan civic dan kewarganegaraan, dan kita tak ada program. Program kan, it's different Tak tahulah kalau misal kata Zulina ada maksud yang tersendiri. Dikatakan program tu apa tapi bagi saya it's not a program but dia adalah satu bentuk kurikulum ataupun satu bentuk subjek sebab sini kita fokus pada subjek pendidikan moral mata pelajaran pendidikan moral. Okey. Next kemudian page 61 sekejap ya. Kemudian muka surat 61 saya tekan apa ya? Okey, muka surat 61 itulah kalau Zulina tengok muka surat 61 kan, paragraf yang pertama yang akhir tu, itulah saya kata dia tak konsisten tau. Tiba-tiba dia kata kesannya pengajaran pendidikan moral berpandukan kurikulum yang telah ditetapkan kemungkinan memberi cabaran dalam pembentukan karakter IDM. Pembentukan karakter IDM pula. Jadi saya agak keliru. Ini tak nak apa? Konsisten kat situ ya. Sebenarnya nak yang mana? Ada karakter IDM pula kan. Jadi dia jelaslah fokus pada kajian tu dengan kita. Okey, kemudian okeylah saya harap you tengok jugalah muka surat 64 Muka surat 64 pun pasal karakter juga. Kesimpulannya pembentukan karakter yang bersandarkan kepada kesimpulan ni. Bersandarkan kepada perkembangan moral menyeluruh merupakan matlamat utama pengenalan program pendidikan moral di Malaysia pula di beberapa negara. Itu kena tengok balik Right. Okey, kemudian baik. And then ini just saya punya komen untuk penambahbaikan ya. Okey. Baik, kemudian pada halaman 69 pada halaman 69 Zulina ada saya baca saya inilah sebab bidang saya is pendidikan Islam dan saya banyak menulis tentang akhlak Islam Jadi saya tercari-cari lah bila ada satu kenyataan you kata terdapat sebenarnya terdapat perbezaan atau persamaan yang wujud antara akhlak dan moral. Jadi kemudian saya baca, saya tengok apa dia tapi tak beritahu pun apa perbezaan antara akhlak dan moral. Memang ini saya akan tengok because that is saya punya specialisation pendidikan Islam. So saya carilah selain daripada akhlak tu based on the Quran and Sunnah, ada lagi kan macam akhlak terletak pada keredaan Allah, akhlak untuk dunia dan akhirat. Jadi akhlak mengambil kira lahiriah dan batiniah. Dia mengambil kira niat. Kalau orang tu buat baik saja depan-depan tapi dalam hati dia niat dan intention dia untuk tunjuk-tunjuk orang,
that's not called in Islam, bukan ethics, bukan etika. Jadi saya cari mana you kata nak tunjuk persamaan dan perbezaan ya. So tambahlah kat situ ya. So that orang tak cari ya. Sebab you kata diteliti perbezaan atau persamaan yang wujud antara akhlak dan moral. Itu saya boleh panjang sikit lah, saya boleh komen. Okey, jadi perlu ditambah, perlu diteliti ya. Actually dari segi term dia tu tak berbeza ya. Akhlak pun mempunyai perkara-perkara yang baik ya, perbuatan tingkah laku baik ya, dan buruk ya, sama, tetapi beza dia apa? Itu yang kena explain kat situ. Okey, kemudian actually ada berapa prinsip Zulina? Prinsip pendidikan moral ni ada berapa prinsip yang awak Prinsip jelaskan dalam ni? 3 prinsip. Apa dia? 3 prinsip. Apa dia prinsip tu? 3 prinsip moral tu adalah keadilan, kepedulian ataupun penyayang dengan autonomi. Okey. Ada 3 prinsip ya. Okey, tetapi prinsip asas dia 2 lah kan? Terdapat 2 prinsip asas moral, adil dan penyayang. Ya, itu menurut Chang Li pun Abdul Ma'ruf kan. Kemudian dia kata selain altruistik dan keadilan, ada satu lagi prinsip moral yang ditekankan dalam KSSM iaitu autonomi. Ya. So ada 3 lah ya. Ya. Ada 3 prinsip dalam pendidikan moral ya. So that one is based on ada teori kan. Ada teori yang saya nak tengok lah. Apa dia teori bersandarkan pada teori apa ya. Okay, right. Okay, jadi saya harap dalam literature review ni, ya, literature review ni, perbincangan Zulina mestilah berdasarkan kepada objektif kajian. So objektif 1 tentang apa, so ikut flow dia. Cerita apa tu, literature dia berkaitan dengan objektif 1 cerita. And then objektif 2 apa? So kena ambil kira tentang apa objektif yang telah Zulina gariskan ya pada awal-awal lagi ya. So perbincangan tu jangan lari lah ya, jangan lari daripada objektif yang Zulina telah gariskan ataupun Zulina telah tetapkan ya. Dan itu tadi saya katakan sekali lagi ya, boleh apa tu kemaskini ya, kemaskini lagi ataupun cantikkanlah tentang perbincangan perbahasan tentang teori-teori ya. Jadi teori yang Zulina pegang sebagai asas ya, sebagai asas atau berdasar kajian ini adalah teori Etika moral. teori etika moral ya. Teori etika moral adalah sebagai asas kepada kajian ini. Okey, cumanya ada raja teoretikal ke, konsep teoretikal? Saya tak perasan pula. Saya tengok tadi kerangka konseptual kajian tu ada. Tapi kerangka teoretikal kajian ada tak? Saya tak buat, saya cuma elaborate je tu. So it's better to, instead of you narrative, you elaborate secara naratif, pada akhir sekali adakan satu macam you buat kerangka konsep kajian lah. At the end, you adakan satu raja ataupun kerangka konsep teoretikal kajian, so that bila orang tengok dia boleh faham dah. Ya, besok tapi kalau nak baca punya tu yang saya kata banyak sangat tu, ya. Banyak cerita secara naratif, teori ni kan. Tapi kita tak dapat tangkap apa yang nak. Jadi actually kalau raja tu macam orang katakan dia gambar berbicara kan. So at the end of dia punya cerita-cerita tu it's better for you adakan satu raja yang berkaitan dengan kerangka teoretikal kajian bagaimana yang Zulina buat untuk kerangka konseptual kajian. Memang senang tengok. Bila saya tengok kerangka konsep tu je saya dah boleh nampak apa yang Zulina nak buat ya. So begitu juga from the theoretical kajian tu, theoretical konsep tu lah datang kepada kerangka konsep kajian. So kita nak tengok kat situ. Ya, biasanya kita nak tengok kat situ. Macam mana theoretical kajian awak and then akhirnya membawa kepada kerangka konsep awak punya kajian. Based on the theoretical yang awak katakan tu. Kita nak tengok kat situ ya. Tapi penceritaan tu memang ada, panjang sangat.
panjang lebar ya, satu teori tu memang ada. It's good lah. Tapi bagi saya better adakan satu rumusan sebagai kerangka teoretikal kajian awak. Ya. Okey, itu sedikit tentang untuk bab 2 ataupun literature review ya, tentang literature. Okey, kemudian move to bab 3 ya, metodologi. Okey, saya lihat nasib baik yang itu saya dapat protokol temubual. Saya dah komen dah mana protokol temubual, saya tak nampak kan. At least semasa proposal defense ni you kena tunjuk proposal dia punya instrumen kajian tu. Dia ada protokol kajian tu. Itu ada ya. Terima kasih Wardah telah email kepada saya protokol temubual tu saya tengok dah ya. Okey, so reka bentuk kajian okey jelas ya, dan very detail ya. Zulina explain dalam bab metodologi ya, tentang reka bentuk kajian ya, yang ambil kajian case and then pendekatan kualitatif ya, jelas dan sesuai dengan kajian ini kerana nak meneliti secara mendalam kan, okey. Cumanya saya agak confused ya, kriteria pemilihan sampel kajian ya, kriteria pemilihan sampel kajian kriteria di mana dalam halaman 144 ya, halaman 144 adalah di situ Zulina gariskan ya, apa dia kriteria pemilihan sebab you gunakan sampel tujuan kan, you gunakan pemilihan sampel secara bertujuan ya. Jadi Zulina ada gariskan ya, ada state kat situ apa dia kriteria untuk memilih guru, sampel guru tu. Ya, cuma yang nombor 5 tu saya tak berapa jelas ya. Yang 5 tu dia kata guru pendidikan moral sekolah menengah ya, sama ada mengajar sukatan lama KBSN atau sukatan baru KSSN selama sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman. Kemudian dalam bracket tu semua ada. Jadi adakah semua yang dalam bracket tu guru option pendidikan moral, guru bukan option, guru cemerlang pendidikan moral, guru pemeriksa kertas SPM, jurulatih utama daerah, adakah maknanya dia punya kriteria selain daripada dia ada pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun, tetapi dalam bracket tulis semua benda tu. Itu tak jelas. Sebenarnya yang tu macam sebab saya cakap saya akan ambil persampalan variasi maksimum kan, so seboleh mungkin saya akan libatkan guru-guru yang ada kriteria sampingan yang tu lah, seboleh mungkin. Kalau tidak dapat kriteria utamanya yang tadi tu lah, guru yang berpengalaman mengajar pendidikan moral. Oh, okey, tapi kena asingkan lah kan, kena asingkan because guru yang memang contohnya guru option pendidikan moral and then guru cemerlang, dia orang banyak dia punya pengalaman kan, compared to jurulatih utama daerah ke ataupun guru pemeriksa kertas SPM, jadi kena clear kat situ. Itu yang tak jelas, macam seolah-olah macam semua orang ambil itu kriteria dia. Itu maksudnya tak jelas tu. So jadi nampakkan perbezaan kat situ, yang kata itu adalah tambah ingat cross section nak tengok online macam mana yang ada juga pengalaman dalam pendidikan moral kan. Itu kena clear kat situ ya. Jadi maknanya dari segi kriteria pemilihan sampel kajian ya, biarlah jelas ya, kalau boleh separate dan explain, justify betul-betul ya, kenapa guru pemeriksa kertas SPM pun diambil juga, dia justify kat situ ya. Okay. Dan juga dalam seperti mana dalam bab 3 dalam bab 2 pun banyak juga pengulangan ya. Banyak berlaku pengulangan dalam bab 1, bab 2, bab 3. Sebab every time satu-satu cerita je Zulina akan kata kajian ini adalah untuk pembentukan IBM, PDPC, Good Moral. Setiap subtajuk saya tengok. Setiap satu tajuk je sebut. Setiap satu tajuk je sebut. Banyak sangat pengulangan tentang, agaknya nak ingatkan orang kot. Tapi tiba-tiba cerita pasal lain pula kan. Jadi tak perlulah banyak pengulangan sangat. Saya tahu
sama lah, ada bab 1 pun macam tu juga. Ya. Okey. Dan sekali lagi apa tu, dalam surat 147 ya, elakkanlah daripada pengkaji ataupun jurian memberikan justifikasi masalah keuangan, masalah kekangan masa kan, tak dapat pergi tu kenapa, tak boleh lah ya. So elakkan, cari satu justifikasi yang betul-betul kenapa Zulina apa tu memilih orang-orang ni, guru-guru ni, bukan kerana kekangan masa ataupun pilih tempat dekat dengan rumah, atau tak boleh. Mesti ada justifikasi yang sesuai dan relevan supaya dia memberi manfaat ya, contribution kepada society tu, right? Okay, itu tentang bab 3 ya, tentang saya rasa untuk kita ada lagi lah suggestion tu belum lagi ya. Rujukan-rujukan biografi pun saya rasa tu later lah. Mungkin you akan ada pertambahan kan, akan ada apa tu, cuma kena ikut tu lah dia punya APA style kat sistem lah ya, dari segi penulisan biografi. Okay. Dan protokol temubal pun saya sudah lihat ya, mencakupi lah ya, protokol temubal tu mencakupi apa tu, objektif persoalan kajian yang Zulina utarakan ya. Hopefully protokol temubal tu dapat apa tu, orang kata capture dapat capture apa yang apa tu Zulina hasratkan dalam kajian ini, dapat menjawab persoalan kajian. But then sometimes tak semestinya situlah ya, because kualitatif ni later on kadang-kadang dia ada objektif tu lagi, dia akan bertambah lagi ya, berdasarkan tema finding dapat nanti, tiba-tiba dalam temubal dapat lain pula kan. So kat situ actually basically itu punya objektif, tapi sometimes mungkin ada pertambahan lagi ya dari segi objektif kajian awak tu lah. Alright, saya rasa itu saja saya punya apa tu komen ya, dan juga pandangan saya menerusi pembacaan tesis proposal apa tu Zulina ya, bagi tajuk yang dicadangkan tadi. Alright. Terima kasih. Dr. Maizura. Terima kasih Profesor, terima kasih kepada Profesor Dr. Asmawati di atas pandangan dan komen yang telah diberikan. Sebelum kita menamatkan sesi hari ini, mungkin ada sebarang soalan daripada audiens ya, daripada pelajar. Sekiranya tiada sebarang soalan, saya rasa kita boleh akhiri sesi pembentangan hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya kali terakhir ni kepada Profesor Dr. Asmawati kerana sudi memberi komen yang membina dan cadangan, dan juga para hadirin sekalian, dan saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada ahli penyelia bersama saya Dr. Mazni dan Profesor Madya Dr. Suraya. Kita akhiri sesi pembentahan hari ini. So dengan ini saya serahkan kepada Wardah. Okay, terima kasih. Terima kasih Profesor Asmawati atas komen. Doktor. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Nanti saya akan email ya, saya akan email laporannya Wardah. Okey Prof, terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Terima kasih Prof dan semua. Sama. Tanya Zulina. Okey. Dia akan cakap masa di komiti lagi. Ini banyak stage tau. Ni saya punya kerangka untuk sektor saya. Saya rasa kalau kita masih lagi ada di space, kita boleh just bincang sekejap sebelum after everybody has left, we can just take a short discussion daripada komen. Dengan you all je ke penyelia? Ya. Thank you. Komiti kalau masih kesempatan lah, kalau Nurul kalau Wardah masa dah habis. Boleh. Doktor macam ni, Wardah kalau masa dah habis tak apa, saya create terus kita buat lebih elok rasanya. Saya create for the next presentation. Boleh. Okay. Alright. So kita leave dulu lah ya. Kita leave dulu. Alright, thank you. Terima kasih Prof. Terima kasih Doktor.
dan terima kasih semua. Kena leave dulu ke macam mana ni? Stay pun tak apa. Saya yang student yang lain ni. Dr. Mai dah keluar tu dengan Dr. Dan saya suruh dia masuk semula. Invite balik. Sebab tak payah buat create, tak payah buat link baru. Remove yang lain. Boleh. Sekejap student doktor pun dah keluar. Itulah. Macam mana? Dia orang nak create baru. Tak apa, sekejap ni saya Patut tak payah je. Itulah. Okey. Dr. Mai, saya pass host Dah. dekat doktor Okey, boleh. Okey. Okey, thank you Wardah. Okey. Okey. Mana pergi Ina? Orang yang Orang yang yang penting dah terkeluar. Okey, tak apa. patutnya tadi tak payah keluar je. Kita remove Dia tak yang payah lain keluar dulu. je. Sekejap. Warna ada. Ina saya spesial Ina sekejap. Ah, Sekejap. ya, Wardah dah set up kan. Kita just tambah masa ataupun tengok masa yang dia tambah kan. Kita want to have a short discussion je lah. Just nak agree on the points lah. Sebab tu pembaca punya point kan. Sekejap. Ina tak masuk lagi. Sekejap Okey, tak apa. Kita tunggu sekejap. Ada masa lagi. Ceritanya sebenarnya banyak dugaan sebelum ni Ina punya laptop rosak. Ya, Almost tahu dah 2 tahu. minggu kat kedai tak boleh buat apa. Yes. Jadi dah cuba buat Yang dia- recording backup semua okey. Dia tak ada sekejap. backup. Ina tak masuk lagi. Sekejap saya try dia call dia suruh dia masuk Tak apa balik. Kak, take time. It's okay. Semua Semua dah sihat. siap ke? Dr. Suraya sihat? Alhamdulillah, okey lah. Gitu-gitu. Ini pasal Prims tu lah. Prims, tak tahulah. Masuk yang sebab conference, sedia semua kat office. Itulah doktor, masalah dia. Lepas tu yang Itulah. saya hari ni ada Yang- problem dengan RMC. Pula. Saya tak ada geran. Lepas tu dah mohon itu. Lepas tu bila dia orang tukar PIC, person in charge, katanya pihak fakulti kata dah hantar, yang pihak RMC kata tak terima. So tak tahu end up dokumen pergi mana. Bawa putra ke bawa fakulti hari tu? Permohonan bawa fakulti.